Ini ialah statistik pilihan raya umum tahun lepas. 5.9 juta orang undi untuk Pakatan Harapan, iaitu 38%. 6.8 juta orang undi untuk PAS, Bersatu dan UMNO, iaitu 45%. Dan lagi 2 juta ataupun 17% undi untuk parti yang lain. All the other parties. Bermaknanya, kalau kita ambil 3 parti Melayu, PAS, UMNO dan Bersatu, maka undi yang 3 parti Melayu ni dapat lebih tinggi, iaitu 6.8 juta banding dengan Pakatan hanya 5.9 juta. 45% untuk 3 parti Melayu banding dengan 38% sahaja untuk Pakatan Harapan. Sekiranya mereka yang mengundi untuk UMNO tidak undi untuk UMNO, kerana satu undi untuk UMNO ialah satu undi untuk Pakatan Harapan, maka mereka tak mau bagi undi itu kepada UMNO sebab sama macam undi untuk Pakatan. Kalau mereka nak undi untuk UMNO, baik mereka undi untuk Pakatan terus. Sebab apa undi untuk UMNO dan UMNO bagi undi itu kepada Pakatan. So straight away undi untuk Pakatan lah kalau itu apa mereka nak. Dan sekiranya mereka tak mau undi untuk UMNO kerana undi untuk UMNO ialah undi untuk Pakatan dan mereka bagi undi itu kepada Perikatan Nasional atau tak keluar mengundi, maka Perikatan Nasional akan dapat 45% dari undi banding dengan hanya 38% sahaja untuk Pakatan Harapan dan 17% untuk parti yang lain. Kalau kita ambil senario tersebut, senario pilihan raya umum tahun lepas, dan sekiranya orang yang undi untuk UMNO tahun lepas tidak lagi mau undi untuk UMNO, oleh kerana undi mereka yang bagi ke UMNO akan ditransfer, akan dipindah milik kepada Pakatan Harapan dan mereka undi untuk Perikatan, maka kalau kita apply teori itu ataupun prinsip itu kepada 6 pilihan raya negeri yang akan datang, maknanya peluang besar Perikatan Nasional boleh menang sekurang-kurang 4 atau 5 negeri. Dan kemungkinan besar kalau tak menang di Pulau Pinang pun, Pakatan punya majoriti akan menurun. Mungkin beberapa kerusi yang pergi kepada UMNO misalnya tidak lagi pergi ke UMNO, sama macam di Selangor dan Negeri Sembilan, makanya the outcome of 6 pilihan raya negeri ini very negative kepada Pakatan Harapan dan kepada Anwar Ibrahim. Sebab tu Anwar Ibrahim all out. Dia campaign all out. Dan yang anehnya, Anwar ni berkempen sekarang ni di merata ceruk lah 6 negeri yang akan menghadapi pilihan raya negeri tak lama lagi. Anwar kempen bukan untuk Pakatan. Anwar kempen untuk UMNO. Ini yang aneh. The unique thing is Anwar is on the campaign trail. Anwar sedang berkempen. Roadshow dia ialah untuk desak orang Melayu undi untuk UMNO. Bukan untuk Pakatan. Dia tidak sebut langsung undi untuk PKR ke apa. Dan dia suruh orang China in particular undi untuk DAP. So Anwar is campaigning for DAP di kalangan pengundi China, dan Anwar is also campaigning for UMNO di kalangan orang Melayu. Anwar ni nak orang Melayu sokong UMNO dan kalau boleh juga sokong DAP. Ini menggambarkan yang undi Melayu ni kritikal. Kalau tak dapat undi Melayu, Pakatan akan suffer. Bukan saja UMNO. Sebab sekiranya UMNO tumbang, UMNO tak menang satu kerusi pun, ataupun UMNO bukan saja kalah tapi hilang deposit di beberapa kerusi DUN,
ini big blow kepada bukan UMNO tapi Pakatan Harapan. Kegagalan UMNO akan jadi kegagalan Pakatan, sebab penting bagi UMNO penting bagi Pakatan yang orang Melayu sokong UMNO. Dan kalau orang Melayu melihat undi untuk UMNO sama undi untuk Pakatan, lebih baik jangan undi untuk UMNO tapi undi untuk Perikatan, is going to have a very negative repercussion on not just UMNO tapi Pakatan Harapan. Oleh kerana itu mereka attack Sanusi Madno, Menteri Besar Kedah, all out. Sanusi is now public enemy number 1 untuk Pakatan dan Barisan. Mereka tahu Sanusi punya kempen ni berjaya, successful. Dan ramai orang Melayu yang dulu sokong UMNO atau dulu undi untuk UMNO, kali ini tidak lagi akan undi untuk UMNO tapi akan undi untuk Perikatan. Dan ramai bukan Melayu juga sekarang ni sudah sokong Sanusi. They like what Sanusi is doing. They like what Sanusi is saying. Bermaknanya ceramah Sanusi ni tiap-tiap hari di Merata Ceruk ni telah mempengaruhi bukan saja orang Melayu yang dulu sokong UMNO, tapi orang Cina juga. So oleh kerana ni Pakatan dan Barisan sudah desperate. DAP mengatakan Perikatan ni kalau undi untuk Perikatan Nasional, maknanya undi untuk parti yang akan robohkan, yang akan musnahkan rumah ibadat bukan Islam. They are going to be like the Mongols, kata Lim Guan Eng. The Mongols, barbarians, yang akan hancurkan rumah ibadat orang bukan Islam, orang bukan Melayu. Mereka nak takutkan pengundi Cina yang sekiranya Perikatan memerintah, maka agama lain akan ditindas dan rumah ibadat agama lain akan dimusnahkan. Dia orang bangkitkan cerita Muhyiddin ni bapa rasuah. Dan dia kata Muhyiddin ni curi 600 bilion duit rakyat. 600 bilion duit rakyat telah dicuri oleh Muhyiddin. Dan mereka charge Muhyiddin tentang kes rasuah. Hakim sendiri soal pendakwa raya. Macam mana dia orang boleh tuduh Muhyiddin curi duit rakyat? Mana bukti dia? Tak ada bukti. So hakim tu suruh SPRM ataupun pendakwa raya bawa bukti itu ke mahkamah. Tunjuk bukti kepada mahkamah baru kes ni boleh berjalan. So hakim pun rasa pelik. Macam mana Muhyiddin boleh di-charge rasuah apabila tidak ada bukti? So nampaknya mereka akan gagal. Tapi keputusan selepas 6 pilihan raya negeri. So sementara ni mereka masih duduk berhujah lah. Muhyiddin curi 600 juta duit rakyat masa lockdown dan seterusnya. So they want to finish off PAS dengan mengatakan PAS ni barbarian. Dan PAS ni akan menghancurkan rumah ibadat bukan Melayu sekira Perikatan Nasional memerintah. Mereka nak hancurkan Muhyiddin dengan menuduh Muhyiddin ni rasuah. Muhyiddin ni curi 600 juta duit rakyat. Mereka juga attack Haji Hadi, Tok Guru Haji Hadi ni dengan mengatakan yang PAS Terengganu ni rasuah. Mereka menang pilihan raya di Terengganu dengan membeli undi, menggunakan money politik ataupun menggunakan corruption untuk menang pilihan raya. So ini tuduhan-tuduhan mereka. Dan mereka mengambil tindakan mahkamah untuk kononnya menyokong tuduhan tersebut. Kalau tidak benar, macam mana kita boleh charge dalam mahkamah, lawan dalam mahkamah. So the last target ni Sanusi. Oleh kerana Sanusi ni is now seen to be very popular dan ceramah Sanusi ni power, dapat mempengaruhi bukan saja orang Melayu, orang Cina pun sekarang sudah tertarik dengan Sanusi. Maka mereka attack Sanusi on 2 issues. Satu isu ni kononnya rumah mewah. 7-8 juta kononnya rumah dekat Kedah tu. Padahal
tak 7-8 juta. Rumah tu tak sampai 1 juta. Tapi dia orang kata rumah tu nilaian dia 7 hingga 8 juta. Which is nonsense lah. It's a 1 million house, not 8 million ringgit house. Nah, rumah tu bukan Sanusi punya rumah, abang dia. Dan abang dia gaji besar. Dia kerja berbelas-belas tahun, diver di oil rig. Tahu tak berapa gaji diver oil rig? Kalau dia kerja tu, that means Sanusi's abang is worth millions. Millions. Dalam 15 tahun dia duduk kerja diver tu. So dia mampulah beli rumah tu, tapi rumah tu hanya 1 juta, bukanlah 7-8 juta macam mereka tu dah. So dia attacking Sanusi, dia cuba kata rumah Sanusi tu rumah mewah. Macam mana Sanusi dapat begitu banyak duit sampai 7-8 juta? There's dua fitnah. Satu, nilai yang rumah tu bukan 7-8 juta. Nombor dua tu bukan rumah Sanusi. So now tuduhan tu collapse. So dia bawa tuduhan baru bahawa Sanusi ni menghina Sultan Selangor. So even Azalina keluar, mana sorry no cure, maknanya kalau you minta maaf pun tak boleh terima maaf awak. Oh, sebab apa? Hari tu awak yang bising sangat, dia kata perlu Sanusi minta maaf. Minta maaf sekarang. Sanusi telah menghina Sultan Selangor. Sanusi telah kutuk Sultan Selangor. Apologize. Minta maaf. Apabila tu Azin dia kata minta maaf pun no use. Jangan minta maaf. No cure. Kita tak terima minta maaf. Apa benda ni? Sekejap minta maaf. Lepas tu tak mau terima minta maaf. No cure. And then dia kata Sanusi menghina Sultan Selangor. Perlu ambil tindakan. So dia main isu rumah mewah yang dikatakan rumah Sanusi bernilai 7-8 juta. Dia mainkan isu Sanusi ni menghina Sultan Selangor. Dan jangan minta maaf. Sebab awak minta maaf pun kita tak terima permintaan maaf awak. So very weak lah. Lemah sangat peluru yang mereka guna terhadap Sanusi. Tapi mereka desperate. Mereka kena bunuh Sanusi by hook or by crook. Sebab sekira Sanusi masih berceramah, ramai lagi akan abandon Pakatan dan juga UMNO dan akan swing kepada Perikatan Nasional. So the attack on PAS ni nampaknya tidak begitu berjaya. Attack tentang PAS ni akan robohkan rumah ibadat sekira mereka memerintah. Kata yang rasuah terhadap Muhyiddin pun nampak hakim di mahkamah pun tak berapa setuju dengan charge. Sebab tak nampak di mana yang katakan Muhyiddin ni melakukan rasuah. Even the judge is puzzled. The judge pun tengok kat mana rasuah tu, mana dia bukti dia dan sebagainya. So now they have to attack PAS Terengganu. Hadi katakan mereka menang pilihan raya sebab mereka rasuah, mereka beli pengundi, beli undi di Terengganu. And now Sanusi ni dituduh macam-macam dengan harapan yang orang yang sayang Sanusi, orang yang sokong Sanusi, orang yang akan undi untuk perikatan. Oleh kerana Sanusi akan pindah balik ke UMNO ataupun Pakatan Harapan. They are very desperate. They know they are going to lose. So, they guna macam-macam taktik. Tapi tiap-tiap taktik yang mereka guna backfire. Setakat ni hanyalah satu isu je yang boleh dikatakan mereka masih guna, iaitu Sanusi hina Sultan Selangor. Kalau sekiranya that issue pun collapse, isu Sanusi hina Sultan Selangor pun tak lekat, maka they have got nothing against Perikatan, dan Perikatan pula ada isu against UMNO dan Pakatan, iaitu satu undi untuk UMNO ialah satu undi untuk Pakatan Harapan. Kalau nak sokong Pakatan Harapan, dan tak payah undi untuk UMNO, undi terus untuk calon Pakatan Harapan. Ataupun kalau tak mau undi untuk UMNO, kerana undi untuk UMNO akan pergi ke Pakatan, maka undi untuk Perikatan Nasional di dalam 6 pilihan raya negeri yang akan datang.